Okay, korang nak invest dalam kripto and korang nak trade dalam kripto, tetapi korang tak ada gambaran awal. So in this video saya akan tunjukkan gambaran tentang apakah yang ada dalam cryptocurrency, okay, in terms of dia punya analisis and also dia punya trading, and also serba sedikit yang kena tahu sebelum kita nak invest dalam cryptocurrency. Okay, so bagi siapa yang dah sampai kat channel saya, nama saya Ismail. Bagi siapa yang dah subscribe channel saya, thank you so much. Okay, so basically saya nak make it short dalam video kali ni. Apa perkara yang penting yang kita kena tengok? Okay, first thing is, dalam cryptocurrency terbahagi kepada dua analisis, which is fundamental analysis and also technical analysis. Okay, fundamental analysis ni apa? Fundamental analysis ni merupakan, dalam ayat mudah, kajian yang kita kena buat terhadap coin yang kita nak invest, whether dia okay ataupun tidak. Okay, sebagai contoh kita nak invest dekat Ethereum. So kita kena tahu serba sedikit Ethereum ni, siapakah founder dia, siapakah co-founder dia, apakah projek yang coin Ethereum ni buat, apakah dia punya kelebihan dia, kenapa dia nak kena wujudkan coin ni. Sebagai contoh, dia ada smart contract. Okay, sebagai contoh, ada other coins, ada dApps, and also ada beberapa feature-features yang lain. Okay, sebagai contoh, dia terlibat dalam NFT, dalam Metaverse. So semua ni berkaitan dengan fundamental analysis yang kita kena tengok on specific coins. Okay, sebelum saya nak sambung video kali ni, saya just nak tunjukkan satu jenis apps, which is nama dia Habit Trade Apps. So basically Habit Trade Apps ni merupakan tempat di mana kita boleh jual dan beli stocks, ETF, options, futures dan juga banyak lagi. Okay, dan juga features tu pun sangat-sangat mudah. Dia ada watchlist. Sebagai contoh, kalau kita nak beli Tesla ke, Apple ke, Microsoft ke, Coinbase ke, Nvidia ke, banyak lagi kita boleh beli. And also cara dia senang saja, ada referral link saya dekat bawah. Just boleh tekan and then register, and then ada bahagian KYC kena siapkan, and then ada tempat di mana dia akan minta deposit. So basically deposit ni merupakan deposit address kita. Sebagai contoh, kalau kita ada hobi, kita tekan di bahagian deposit, kita tekan USDT TRC20, kita tekan je copy address, kita akan paste. Dia akan minta di bahagian awal-awal tu lah untuk KYC, untuk dekat profile tu. And then selepas tu kita just boleh masukkan duit, and then kita boleh start beli jual stok. Okay, so sangat simple saja. Okay, sebagai contoh, kalau kita nak jual dan beli stok, sebagai contoh kita tekan dah satu jenis stok, iaitu Apple. Kita tekan saja di bahagian Apple ni, and then dekat bawah tu ada perkataan trade. Kita just tekan trade, and then kita dah boleh jual ataupun beli ikut kepada harga semasa. Okay, so cara dia sangat simple. So bagi siapa yang nak register, link ada dekat description bawah. Okay, so kita sambung balik. Okay, yang kedua pula, technical analysis. Technical analysis ni sangat-sangat berguna untuk short term, untuk kita trade. Okay, basically technical analysis ni merupakan trading plan masing-masing, ada cara dia. Okay, which is sama ada dia nak menggunakan support and resistance yang paling mudah sekali, trend line, market structure, okay, dia nak pakai breakout structure ke, macam-macam jenis technical analysis dia boleh buat in order untuk dia nak masuk dan keluar dalam pasaran kripto. Okay, bagi sesiapa yang tahu tentang fundamental analysis dan also technical analysis, basically dia boleh trade kripto untuk short term, and also dia pun boleh invest untuk long term. Dua-dua sangat selamat. Okay, basically bagi sesiapa yang nak invest untuk long term, sebenarnya kita hanya kena ada pengetahuan tentang fundamental analysis, sebab kita nak invest tu untuk long term. Okay, tetapi kalau kita invest untuk long term, di samping kita ada sedikit ilmu tentang technical analysis, kita tahu di mana kita nak masuk di bahagian yang bawah, okay, lagi bagus dan lagi boleh buat kita profitable. Okay, basically untuk kita nak ulaskan technical analysis punya bahagian, fundamental analysis punya bahagian ni sangat panjang. So in this video ni saya just akan tunjukkan roughly apa yang kita kena tahu basically dalam cryptocurrency ni lah. Okay, and then selepas kita tahu tentang fundamental, technical, yang kedua, dalam cryptocurrency ni ada dua jenis trading. Okay, yang first kali iaitu spot trading, yang kedua merupakan futures trading ataupun derivative. Okay, spot trading ni sangat simple, dia tidak ada masa untuk expired, and also dia merupakan pasaran satu hala. Okay, sebagai contoh, kalau kita nak spot trading dekat Bitcoin, okay, konsep dekat spot trading ni merupakan buy low sell high. Okay, kita beli Bitcoin pada harga $40,000, kita jual balik pada harga $46,000. Dekat situ kita akan dapat untung kita lah. Okay, and also dalam spot trading ni juga, dia tidak akan ada losses selagi kita tak jual kita punya holding tersebut. Okay, sebagai contoh, kita beli Bitcoin pada harga $40,000 and then harga Bitcoin jatuh $35,000.
kuantiti coin kita still sama, but nilai dia telah berubah, tetapi kita still tidak akan loss selagi kita tak jual. So proses ni dinamakan floating lah. Okay, so sangat simple di bahagian spot trade. So dalam spot trading ni kita boleh buat profit dalam market yang tengah menaik lah basically. Okay, dalam futures trading ni pula kita boleh buat profit sama ada market tu menaik ataupun market tu menurun. Okay, basically dalam futures trading ni ada banyak pecahan dia, tapi saya tak nak buat yang lagi pening. Saya just cerita yang basic things lah. Okay, so dalam futures trading kita boleh leverage. So leverage ni pula apa? Leverage ni kalau kita nak gandakan kita punya position. Sebagai contoh, dalam Binance tak silap saya ada sampai 125 kali ganda. Dalam Huobi pun sama. Okay, ada tempat yang lagi banyak leverage. So sebagai contoh, kalau position awal kita 1000, kalau kita pakai leverage darab 10, maksudnya $10,000. Macam tu lah. Okay, and also dalam futures trading ni kita ada margin kita yang tersendiri. Okay, untuk posisi untuk kita buka ataupun kita tutup. Okay, so basically untuk margin kita selalunya kita akan menggunakan 10% saja daripada modal yang kita ada. Okay, ataupun lagi kurang lagi bagus. Okay, kita tak boleh menggunakan posisi awal yang terlalu tinggi. Okay, so dalam futures trading ni saya tadi ada cakap yang kita boleh buat market menaik ataupun menurun. Okay, ada term dia iaitu long dan short. Basically long ni kalau kita predict harga dia akan menaik lagi. Okay, short ni pula kita predict harga dia akan menurun lagi. Sebagai contoh, kalau kita short Bitcoin, okay, kita masuk dekat satu position and then kita pakai leverage sebagai contoh 10 kali ganda. So bila harga Bitcoin tu jatuh, dekat jatuh situlah yang kita akan dapat profit kalau kita close kita punya order. Okay, tetapi dalam futures trading pula ada term namanya liquidated. Okay, liquidated ni merupakan duit kita dalam futures ataupun derivative punya wallet ni totally hilang ataupun loss. Okay, totally hilang ataupun loss. Okay, so basically liquidated ni selalu akan terjadi apabila seseorang tu dia menggunakan leverage yang terlalu tinggi. Okay, basically bagi siapa yang baru nak cuba futures trading ni, apa yang saya boleh suggest hanyalah 1/5 sahaja untuk dia punya kali ganda dia. Okay, sebab sebenarnya bila kita pakai leverage ni, kita telah ada risiko yang sangat tinggi. So lagi tinggi leverage dia, lagi tinggi risiko kita. Okay, memang ramai orang yang tengok leverage dia lagi tinggi, kita boleh dapat profit yang lagi banyak. Sebenarnya tidak. Okay, sebab kebiasaan dia sesiapa yang liquidated ni, sebab paling awal dia sebab dia pakai leverage yang terlalu tinggi. Okay, dalam futures trading pula kita wajib untuk letak kita punya TP iaitu take profit, dan juga yang kedua iaitu SL ataupun stop loss. Okay, and also dalam futures trading ni pula kita memang kena ada technical analysis yang sangat kuat. Sebagai contoh, untuk trading plan kita pakai breakout. So once market tu dah break daripada kita punya trendline resistance, kita pun entry. Okay, and then lepas kita entry tu, kita entry untuk long ataupun kita entry untuk short. Okay, so basically kalau kita entry tu and then kalau harga lagi naik, so kita akan profit lah dekat situ. Tapi wajib juga untuk kita letak kita punya stop loss. Okay, tadi saya cakap sebab yang paling first dalam futures trading kita akan liquidated kalau kita punya leverage yang terlalu tinggi. Yang kedua, sebab kita tak letak kita punya stop loss. Okay, so bagi siapa yang baru nak bermula dengan kripto, saya boleh suggest menggunakan spot trading dulu. Okay, dalam spot trading ni kita entry dekat harga mana-mana, kita memang expect untuk harga dia naik. Tetapi if kalau harga dia jatuh, kita tak akan rugi selagi kita tak jual. Okay, and also dalam spot trading juga saya selalu cakap dalam grup Telegram saya untuk menggunakan satu nama teknik ni iaitu dollar cost averaging, iaitu DCA. Okay, so basically DCA ni sangat-sangat powerful. Kita punya modal kita yang ada dekat tangan ni, sebagai contoh 1000, kita tak terus entry 1000, kita akan entry maybe 100, and then lagi banyak jatuh kita entry 200, and then lagi jatuh kita entry 200. Itulah teknik yang digunakan dalam dollar cost averaging. Lagi bawah dia gandakan. Okay, and also dollar cost averaging ni sebagai contoh, kalau kita entry dekat sini, okay, tu market jatuh sampai 2, 3, 4, okay, kita pun dollar cost averaging lah. Tetapi once market tu naik maybe half saja, kita dah boleh dapat profit. Sebab apa? Sebab average. Okay, seterusnya, apakah yang mempengaruhi harga dia untuk naik ataupun turun? Basically ni merupakan news semasa yang kita kena ambil tahu. Okay, sebagai contoh, ada beberapa company yang besar beli Bitcoin dengan terlalu banyak, so dia akan push harga dia untuk naik lagi tinggi. Okay, and also selain itu, development on coin tersebut. Sebagai contoh, dalam Cardano dia ada melakukan hard fork,
Okay, dia ada buat dia punya smart contracts. So basically development macam ni yang akan membuatkan harga dia lagi naik, and boleh juga buatkan harga dia lagi turun disebabkan hype. And also yang ketiga, hype. Okay, so basically sebagai contoh ApeCoin. Okay, ApeCoin ni sangat-sangat hype ni. Okay, which is dia punya creator Yuga Labs, which is yang create Bored Ape Yacht Club, iaitu global top NFT, iaitu Bored Ape lah. Okay, so basically dia buat ApeCoin, and then launch saja harga dia terus naik tinggi gila. Okay, dalam Huobi tak silap saya naik sampai $32, dalam Coinbase $18, memang tinggi. Tapi sekarang ni harga dia telah pun stabilize dekat harga $13 ke $15. Okay, so ni merupakan antara basic konsep yang kita kena tahu sebelum kita nak invest. Okay, yang paling penting sekali, proses untuk kita invest dalam cryptocurrency ataupun kita nak trading dalam cryptocurrency ni bukanlah proses di mana kita boleh belajar dalam satu hari. Kita mesti akan take time. Okay, maybe ada lagi poin-poin lain, but saya tak nak buat video ni lagi panjang. Okay, so that's all from video kali ni. Thank you so much bagi siapa yang tengok. Jangan lupa tekan button like, button subscribe, and also kalau ada apa-apa soalan boleh komen dekat bawah.